الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat bertemu dalam episod yang seterusnya untuk kita meneruskan pembahasan tentang ilmu usul. Pada minggu lepas kita bincang pasal qiyas, dan pada malam ni kita masih lagi dalam tajuk qiyas. Kita bincang minggu lepas pasal ta'rif apa itu qiyas dari segi bahasa, dari segi istilah. Kemudian kita ambil hujjatul qiyas, adakah boleh dijadikan hujjah qiyas tu. Kita dah selesai bab tu. Okay, lepas tu last sekali pada minggu lepas kita berhenti pada syurutul qiyas, syarat-syarat qiyas, ataupun yang lebih tepat lagi kita panggil arkanul qiyas, rukun qiyas. Rukun qiyas ada dalam buku pun, dalam buku tu pun ada tulis muka surat 20 kalau tak silap. Dia ada 4. Yang pertama al-asl, hukum satu masalah yang ada padanya nas. Makna kata syarak sendiri buat keluar hukum, kita panggil al-asl. Yang kedua al-far' ataupun furu', satu masalah baru yang tak ada hukum, yang tidak disebut oleh Alkitab wa Sunnah. Yang ketiga illah punca hukum yang ada persamaan di antara asal dengan far'. Jadi bila asal dengan far' dia ada persamaan pada illah, pada punca hukum dia akan mengeluarkan natijah ataupun keputusan yang sama, hukum yang sama. Siapa yang tak main minggu lepas dia kelabu sikit lah. Tapi tak apa, kita cuba pelan-pelan. Sekejap lagi bila kita masuk dalam contoh, kita dapat al-misal liyattadihul kalam. Contoh itu menerangkan, orang kata apa, menjelaskan apa ni kalam, kata-kata. Sebab dengan contoh kita boleh kecapi benda tu, kita boleh rasa. Okey, yang lain ni kita nak tengok rukun-rukun tadi ni, kita nak bahas satu-satu. Yang pertama kita nak tengok al-asl. Al-asl ni hukum asal yang ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sebut hukum dia, dan dia ada syarat-syarat dia. Untuk menjadikan dia al-asl, satu rukun dalam ilmu qiyas, dia ada syarat-syarat dia. Bukan semua benda yang ada hukum boleh dijadikan sebagai asl untuk qiyas, sebagai sumber asal untuk qiyas. Sumber asal ni kita kata sumber asal yang boleh diqiyaskan. Ada sumber asal yang tak boleh diqiyaskan. Jadi kita akan nampak benda tu bila kita baca dia punya syarat-syarat. Dalam buku tu tak sebut lah, tapi kita ambil sikit sebanyak sebelum kita nak masuk bab seterusnya. Okey, syarat yang pertama, sekali lagi ulang lah, dia kena ambil step by step. Yang pertama, rukun tu ada 4. Al-asl, fara', illah dengan hukum. Hukum tu hukum yang sama kedua-dua tu lah. Okey, lah ni kita nak tengok rukun yang pertama tu syarat dia apa, rukun hukum asal tu. Jadi syarat dia yang pertama, an yakuna hukman syar'iyyan amaliyan sabitan bin nas.
hendaklah hukum tu syar'iyan, hukum yang syarak. Maksud syarak ni qala Allah, qala Rasul, kata-kata Allah dan kata-kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalian, yang diamalkan. Amalian, benda amali, bukan benda ghaibi. Bukan benda, kita tak boleh kiaskan benda yang ghaib. Kita tak boleh kiaskan dengan kewujudan malaikat dengan benda lain. Tu bukan dalam ilmu qiyas. Sebab tu kita minggu lepas kita kata pada tauhid tak boleh qiyas. Mana boleh qiyas tauhid? Allah tu esa, nak mentauhidkan Allah, qiyas. Kalau qiyas dengan lain, jadi ada dua Tuhan lah. Okey. Sabitan, yang benda yang sabit, bukan benda yang ragu-ragu lagi. Maksudnya nas mai dengan jelas sebut hukum tu. Contoh, kita ambil contoh satu, hukum arak. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hanya sahaja arak, judi, ansab, tukang tilik, apa semua, rijsun, satu benda yang keji, min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka kamu jauhilah dia, jauhilahnya. Mantap ni hukum ni, hukum yang jelas. Tak betul kalau kita kata arak diharamkan sebab ilah dia mabuk. Tak betul. Sebab arak bukan ilah dia mabuk tu, dia diharamkan. Arak diharamkan sebab arak. Kalau kita nak kiaskan dengan benda lain, seperti kita kata dadah. Dadah mabuk ni apa? Zawalil aql, hilang akal. Betul tak? Kalau orang mabuk, kan, orang mabuk, kita pergi tanya ada satu soalan yang dia boleh jawab, waktu biasa dia tak boleh jawab. Mana kata zawalil aql, yakni zawal ni hilang, dia hilang akal. Orang yang hilang akal, orang yang mabuk. Jadi dadah pun macam tu juga, dia menghilangkan akal, jadi khayal satu macam. Jadi bila khayal jadi hilang akal, walaupun arak dia walaupun dadah dia tak mabuk macam dengan arak, tapi dia mempunyai ilah yang sama, zawalil aqal ataupun benda yang memabukkan. Jadi diharamkan juga dadah. Kita boleh kata diharamkan dadah sebab ilah dia memabukkan, tapi kita tak boleh kata diharamkan arak kerana ilah dia memabukkan. Tak boleh, sebab arak dia ada nas. Muqaddirat tak ada nas. Muqaddirat tu dadah, dia tak ada nas. Jadi kita ambil hukum pada arak, kita letak dekat dadah. Dan banyak lagi benda lagi. Nanti kita akan tengok contoh satu persatu. Contoh yang syarat yang pertama ni, dia kena sabitan. Makna kata ada khilaf tak? Arak ni haram. Ada ulama kata arak ni tak haram, al-khamru ni tak haram. Jadi tak ada lah sabit, benda yang sabit, benda yang jelas. Tak boleh siapa ragu-ragu lagi. Jadi syarat dia tu cukup tak? Dengan dia nak jadi asal ni cukup tak syarat dia? Arak ni. Jadi cukup. Syarat yang kedua, an yakunu hukmun asal ma'qul makna. Hendaklah hukum asal ataupun sumber asal tu ma'qulil makna, logik akal. Ma'qul makna ni logik akal, boleh difikir dengan akal. Sebagai contoh, jadi bila kita kata hukum asal ni dia kena logik akal, dia hukum ni dia terbahagi kepada dua. Satu, benda yang Allah Ta'ala sembunyi Allah dia. Dia hukum, dia ada nas, tapi Allah Ta'ala sembunyi Allah dia. Kita tak boleh qiyas. Contoh, sa'i Safa dengan Marwah, 7 asywat, 7 pusingan, 7 pi balik 7. Kita tak boleh qiyas dengan benda lain kat tu. Macam tu juga tawaf, ada rakaat, bilangan-bilangan rakaat.
bilangan rakaat subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3. Benda tu semua kita tak boleh qiyas dengan benda lain. Sebab benda tu ghairul ma'qulil makna, benda yang tak boleh akal tak boleh fikir. Allah Ta'ala sembunyi dia punya Allah. Sebab apa 4? Sebab apa bukan 5? Sebab apa bukan 3? Tak ada siapa boleh jawab. Jadi benda macam ni kita nak tahu Allah apa? Kita nak punyalah, kita nak cari, kita cuba kita duduk saat kita fikir apa punca hukum Allah Ta'ala fardukan Zuhur 4 rakaat. Tenung punya tu tak boleh dapat. Tak tahu sebab 4. Kita tanya diri kita balik, sebab apa bukan 3, sebab apa bukan 5. Jadi kita tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dia tak cukup syarat nak jadi asal. Asal dalam rukun ni dia tak boleh jadi rukun qiyas. Kerana rukun qiyas dia kena ma'qul makna, benda yang boleh diterima dan boleh difikir oleh akal. Dia ada satu hukum lagi yang Allah Ta'ala isyarah, tunjuk, ataupun kita boleh tahu dia punya ilah, kita boleh tahu dia punya punca hukum. Macam tu lagi macam zakat. Kita tengok zakat 2.5 tidak? Ok, 25. Sebab apa 2.5? Sebab apa 25? Ada nas sabitan, dia betul, dia cukup syarat yang pertama, syarat dia sabit betul, tak ada khilaf dah. 2.5 ada nas, tapi dia tak boleh qiyaskan benda lain, sebab dia benda yang tak boleh kita fikir. Sebab apa 2.5? Bukan 2.6, bukan 2.3, 2.54. Sebab apa 2.50? Jadi kita tak boleh fikir, jadi kita tak boleh qiyas. Ingat, ni penting ni. Kadang-kadang kita qiyas suka-suka hati ya. Bila tak belajar betul-betul qiyas, kita akan qiyas dengan benda-benda yang macam ni. Takkan tak pernah dengar orang qiyas dengan pelik-pelik. Zikir menarinya orang pakai qiyas juga. Nak menghalalkan zikir menari pakai qiyas. Kalau Ja'far meloncat sebut Allahu Akbar, pakai qiyas juga. Nanti kita kalau dan kita tulis sikit apa ni pembahagian-pembahagian ni, itu kita nak isi satu persatu slot asal tu apa, fara' tu apa, kita nak tulis. Kita buat kalau main 2-3 contoh, insya-Allah pada hujung kelas lagi kita try tengok. Okey, yang kena syarat dia yang pertama apa? Jelas hukum syarak daripada Allah. Tak boleh kita ambil hukum ijtihad, buat hukum asal. Contoh, kita kata Islam ni kita ada masalah baru, kita tak tahu hukum apa. Oh, Imam Syafi'i pernah ijtihad tentang benda ni, kita ambil ni, kita ambil qiyas, kita qiyaskan benda yang berlaku lah ni dengan ijtihad Imam Syafi'i. Tak boleh, dia bertentangan dengan syarat yang pertama. Ulang ni berapa nak pergi ingat. Okay, syarat pertama dia kena hukum syarak, dia kena jelas, dia kena sabit. Boleh tak qiyas dengan benda yang khilaf? Boleh tak qiyas dengan benda yang khilaf pun khilaf? Boleh tak qiyas dengan benda yang khilaf pun khilaf? Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Dia qiyas sendiri pun khilaf lagi. Ada orang terima, ada orang tak terima. Tapi yang rajih, yang terimalah. Contoh macam apa yang lepas. Walazina yarmuna al-muhsanat, hukum qazaf. Orang yang kita kata apa? Tuduh orang berzina. Okey, tuduh orang berzina. Yarmuna al-muhsanat, tuduh orang perempuan yang berzina. Kalau tuduh orang lelaki kena tak? Tuduh orang lelaki kena tak? Duk belajar qiyas ada lagu sedih orang. Tuduh orang lelaki, kita tuduh orang perempuan, muhsanat orang perempuan. Orang lelaki kalau tuduh orang lelaki berzina kena tak? Sama. Jumhur semua kata sama. Ibn Hazm dia tolak qiyas tentang ayat tu. Dia kata ayat ni termasuk lelaki dengan perempuan, dia tak boleh qiyas.
Macam mana dia boleh pakai hukum tu? Dia kata tak. Dia kata wallazin yarmuna muhsanat. Maksud dia furujil muhsanat. Kemaluan-kemaluan orang yang suci. Muhsanat. Kemaluan ni termasuk lelaki dengan perempuan lah. Furuj. Apa ni kemaluan-kemaluan muhsanat. Lepas tu ayat lain wallazina yarmunal muhsanatil ghafilat. Mukminat. Takkan kemaluan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jadi last sekali hukum depa tak mau terima qiyas ni, depa sendiri jadi keliru, depa tak boleh buat apa. Dia akan buat keluar hukum yang kita kata pelik-pelik. Last sekali macam itulah. Bila dia kata benda tu furuj, kemaluan, dia nak masuk lelaki dengan perempuan, sedangkan kita boleh qiyas je. Benda ni untuk lelaki, untuk muqatab ni lelaki dengan perempuan. Bila Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu, amanu untuk orang lelaki kan, untuk orang lelaki yang beriman kan, termasuk dengan perempuan sekali. Kalau betul ya ayyuhallazina amanu semua tak termasuk dengan perempuan, banyak hukum dia tak kena. Betul tak? Jadi benda ni automatik boleh qiyas. Tapi bila tak tolak qiyas, dia nak cari jalan juga, dia tahu benda tu dia kena terima. Dia nak cari jalan juga, dia akan bubuh benda pelik-pelik. Jadi bila ulama tanya balik, dia pening tak boleh jawab. Okey, balik pada tajuk ni. Syarat yang kedua tadi. Maqul makna. Okey, tadi ada dua hukum. Satu hukum yang kita kata boleh diterima. Satu hukum yang kita boleh tahu ilah dia. Kita boleh qiyas. Yang kita tak boleh kesan dia punya ilah, kita tak boleh qiyas. Nak boleh kesan tak boleh kesan ni kita tengok lagu tu kita tahu dah. Macam apa ni kita kata bahagian-bahagian miras, bahagian-bahagian faraid. Laki dapat banyak ni, perempuan dapat banyak ni. Yang ni pun tak boleh qiyas. Allah Ta'ala tentu satu-satu dalam Quran. Tak boleh nak qiyas dengan benda lain. Okey, seterusnya kita ambil orang kata apa? Syarat yang ketiga. An yakuna hukmun asal ghairul mukhtas bihi. Hendaklah hukum asal itu tidak khusus padanya. Hukum asal tu yang kita nak qiyas tu, yang ada nas, yang logik akal, dia kena tambah lagi satu syarat. Syarat yang ketiga, dia kena ilah dia tu tak khusus pada dia. Kadang-kadang ada satu-satu bab tu, pada satu-satu hukum tu, dalam ayat yang sama Allah Ta'ala dah jelas dah benda tu khusus untuk benda ni saja. Dia ada dua contoh. Yang pertama, satu ilah yang kita tahu ilah dia, kita boleh tahu, tapi kita tak boleh terbayang kepada benda lain berlaku. Sebagai contoh, kita boleh qasar sembahyang kan? Kita boleh qasar sembahyang. Sebab apa kita boleh qasar sembahyang? Bila kita musafir. Sebab apa? Ilah ni punca sebab kan? Sebab apa? Sebab nak bagi mudah kita, betul tak? Okey. Nak bagi mudah kita. Nak bagi mudah tu, dia tak panggil Allah. Dia panggil hikmah. Ataupun maslahah. Tapi yang sebenarnya Allah dia tu safar. Jadi benda tu boleh qiyas tak dengan benda lain? Boleh tak? Ada masalah lain lah, kita nak boleh qiyaskan, kita boleh qasar sembahyang. Sebab qasar Allah Ta'ala bagi kita bila musafir, dia bagi qasar sembahyang sebab apa? Sebab nak bagi kita mudah. Tapi bila kita satu-satu benda kita buat, kita jadi susah, tak ada dengan masa apa semua, kita boleh qasar tak? Tak boleh sebab apa? Allah tu untuk safar. Jadi benda ni tak boleh qiyas. Walaupun dia boleh dipikir dengan akal, walaupun dia jelas dengan hukum dia, dengan syarak apa semua sabit, tapi tak boleh qiyas. Sebab apa? Sebab la yatasawwar wujuduhu fi ghairiha. Tidak, kita tak boleh terbayang. Kita tak boleh terbayang wujudnya Allah tu pada benda lain. Sebab Allah dia musafir, lain pada musafir tak boleh.
Sekarang kita tengok dia ni, kita baru syarat asal, dia ada syarat-syarat ilah pula, syarat-syarat fara', dan ni baru syarat asal. Sekarang kita masuk syarat ilah, kita akan nampak lagi ringan sikit. Kita akan nampak lagi ringan sikit. Okay. Sebab apa masyaqqah, kesulitan masa tak boleh dijadikan sebagai Allah. Sebab kesulitan masa berbeza daripada seorang ke seorang. Betul tak? Dia tak mundabit, dia tak serata. Ada orang bagi dia tak ada apa pun. Musafir tak ada apa, tak susah apa pun. Bagi orang susah. Ada bagi orang dia musafir, dia ada banyak kerja nak buat, dia singgah tani. Ada orang saja dalam jalan makan angin saja. Berhenti tak mana pun tak apa, tidur tak mana pun tak apa. Ada orang waktu musafir kereta rosak. Ada orang tak ada masalah, ada orang naik kereta elok, ada orang naik kereta yang duk rosak tengah jalan, ada orang naik motor, ada orang naik kereta hak tirih masuk air. Jadi semua benda ni kesulitan tu tak sama. Sebab tu dia tak boleh jadi Allah. Allah ni dia punya syarat dia, langkau sikit apa. Allah ni dia punya syarat dia kena semua orang serata. Jadi Allah dia apa dia? Safar, musafir. Siapa yang tak pergi musafir? Tak pun musafir, tak boleh qasar. Dia berbeza dengan jamak. Tempat tu nanti kita dia akan sampai kat dalam bab sembahyang. Nanti kita bincang kemudian. Beza dengan jamaah. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, dia ada dalil, ada nas yang jelas-jelas sebut dah. Kata benda ni khusus. Dia tak boleh qiyas. Bagi contoh, wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jadi ayat ni kata wa makana lakum, dan janganlah kamu menyakiti Rasulullah, dan janganlah kamu mengahwini atau menikahi isteri-isterinya selepasnya sampai bila-bila. Maksud dia kita tak boleh umat Islam tak boleh kahwin dengan isteri Nabi selepas Nabi wafat. Dengan isteri orang lain boleh tak? Dengan isteri orang lain boleh tak? Boleh. Tak boleh kita qiyas dengan ni. Sebab benda ni khusus untuk Nabi. Walaupun benda ni makul makna, kita boleh fikir dengan akal, boleh diterima dengan akal, dan benda ni jelas. Dia cukup syarat yang pertama, cukup syarat yang kedua, tapi syarat ketiga tak lepas. Sebab dia khusus untuk Nabi. Macam tu juga Nabi boleh kahwin lebih pada 4. Pun khusus kita tak boleh qiyas juga. Bila kita tahu, bila kita letak syarat ni cukup ketat, nak berlaku qiyas cukup susah. Bukan senang-senang. Ja'far sebut nama Allah, dia loncat sikit, kita kata boleh zikir sambil meloncat. Lepas tu bila orang kata tak boleh, dia kata takkan nak kita sambil jogging tak boleh sebut nama Allah. Berbeza. Keadaan yang berbeza. Macam mana nak qiyas? Hak tu dia seronok satu benda, dia sebut nama Allah. Hak ni kita masuk dalam masjid, tepuk gendang, duk meloncat, dia sebut nama Allah tengah jam, duk lambai, sama engkau tu buat. Tu berbeza. Dia berzikir untuk sebut nama Allah. Berzikir, dia apa? Orang kata apa? Dia buat satu benda, berjoging. Sambil berjoging, sambil berzikir. Dia beza berzikir. Berjoging tu untuk berzikir. Sebab apa berzikir? Sebab jogging. Ni kita berjoging, tujuan kita utama berzikir tu sambil. Ni tak nak berzikir je kena jogging. Tu jadi bid'ah tu. Bila kita kata bid'ah, mereka marah. Ada ni marah. Okey. Jadi benda tadi apa? Dia kena, benda tu tak khusus. Dia ada 3 syarat tu. Lepas tu syarat tu habis dah. Bila ni syarat furu'. Furu' ni satu benda yang tak ada dalil, satu benda yang kita nak kiaskan, benda baru ataupun hukum baru, masalah baru yang tak ada dalil, kita nak cari yang tak ada dalil dan tak ada hukum, kita nak cari hukum dia dalam al-asal. Dia ada 4. Yang pertama, musawatun illatihi li'illatil asal.
dia kena sama. Punca hukum asal dengan punca hukum fara' kena sama. Tak sama dia tak boleh qiyas. Macam kita sebut arak tadi kan. Arak sebab apa? Memabukkan. Macam mana kita tahu kata memabukkan? Kita tahu ilah dia termabuk. Nabi sendiri sebut man askara kasiruhu faqaliluhu haram. Barang siapa yang mabuk dengan banyaknya, sikit berharam. Jadi benda yang kalau kita minum banyak jadi mabuk, minum sikit berharam. Nabi sendiri sebut. Jadi kita boleh tahu ilah arak diharamkan sebab ada hadis Nabi sebut tentang benda tu memabukkan. Jadi segala benda yang sama dengan dia, benda yang membawa memabukkan, kita boleh pakai hukum arak untuk letak kepada hukum-hukum yang baru. Rokok boleh tak? Rokok mabuk lah. Rokok tak tahulah kot tumuk makan dengan nasi tak tahulah kot mabuk kan. Tapi dia orang Islam tak mabuk lagi. Jadi kita tak boleh qiyaskan dengan benda ni. Kita boleh haramkan dengan cara lain. Membinasakan badan, ada bahan kimia sampai banyak macam tu. Doktor tahqiq kata ada benda ni bahaya. Jantung berubah bila berhenti dalam masa 24 jam. Jadi kita boleh haramkan dengan sebab lain, tak boleh qiyas dengan macam ni. Sebab dia tak sama. Dia tak memabukkan. Okey. Musawa hukmihi li hukmil asal. Hukum dia pun sama. Maksudnya syarat furuk ni bila kita qiyas dengan benda yang haram, dia jadi haram lah. Tak boleh kita qiyaskan dengan benda yang makruh dia jadi haram. Tak boleh. Nampak tak? Kita qiyaskan dengan benda yang harus, kita letak hukum berlawanan dengan dia, tak boleh. Dia kena, itu syarat dia. Syarat nak buat keluar hukum benda yang baru, bila kita qiyaskan benda yang haram, natijah dia, keputusan dia pun keluar haram. Dia tak boleh jadi hukum lain. Syarat yang ketiga cukup penting. Alla yakunu mansusan alaihi. Hendaklah dia tidak ada nas padanya. Dia tak ada nas. Makna kata kalau benda nas tak boleh qiyas. Satu benda ada nas, khilaf. Ada dalil tapi khilaf. Satu benda ni ijma', benda orang setuju. Boleh tak kita qiyas benda yang khilaf ni? Kita kata sebenarnya hukum ni macam ni. Sebab kita qiyaskan dengan benda ni sepakat, benda ni khilaf. Jadi hak khilaf ni tak boleh. Sebab ni ada dalil dia, ni ada dalil dia. Selagi benda tu ada dalil, tak boleh qiyas. Dia kena qiyas dengan benda yang tak ada dalil, hukum baru. Benda yang tak ada dalil. Alla yakunu mutaqaddiman ala hukm al-asal. Dan tidaklah dia tu terkehadapan daripada hukum asal. Maksud terkehadapan ni macam ni. Hukum asal disebut, hukum tu pun telah disebut, walaupun dia disebut secara macam mana. Contoh kita katalah, bagi contoh begini nak jelas sikit. Hukum asal kata arak haram. Benda yang kita nampak elah dia macam nak sama, macam benda tu nak mabuk juga, tapi dia ada hukum lain yang kata benda ni tak haram. Jadi kita tak boleh qiyas. Dia nak macam yang apa, syarat yang ketiga juga. Tapi ulama pecah kepada dua syarat tu. Itu syarat furu'. Setakat ni ada apa nak tanya tak? Ya, syarat yang ketiga, syarat benda tu tak ada nas. Tak ada nas ni maksud dia furu' ni, benda yang kita nak qiyaskan, betul tak? Dengan asal, hukum asal ada nas. Benda yang tak ada nas, contoh dadah, ada dalil tak? Tak ada dalil. Jadi kita nak tahu hukum dia, kita kena qiyas dengan hukum asal. Hukum asal hukum yang ada dalil. Itu syarat yang ketiga. Dia tak boleh ada langsung isyarat dalil. Kalau dalil sebut, automatik tak boleh qiyas. Walaupun dalil tu kita kata nampak macam bukan qat'iyah, bukan dalil yang putus, dalil yang zanniyah, dalil yang ulama khilaf. Ada ulama faham hadis ni macam ni, ulama ni faham hadis macam ni, ada yang kata makruh, ada kata haram. Jadi kita tak boleh qiyas.
nabis, dia nabis ni kalau memabukkan dia haram lah. Tapi ada nabis yang Nabi minum ni yang macam buah kurma, kita rendam layak satu hari, satu malam. Tapi benda tu tak memabukkan, tak ada masalah. Tapi nabis yang dikenali oleh para sarjana, betul benda yang memabukkan. Dan dia haram lah. Dan kebanyakan buku usul fiqh, Irsyadul Fuhul, Imam Syakani tulis, semua bila dia nak buat contoh arak, dia buat contoh nabis. Dia nak buat contoh farak, hukum furu' untuk dikiaskan dengan hukum asal iaitu arak, dia akan buat contoh nabis. Tapi nabis ni kalau dia macam tapai lah. Katalah kita bukan nabis macam tapai, nak abang contoh tapai. Kalau benda tu makan 3-4 bungkus jadi lagu penin, haram lah. Walaupun kita panggil tapai. Betul tak? Tapai dia saya nak sebutkan contoh tapi tak apa, dah tanya tapi dulu. Dia macam ni. Dalam tapai dia ada nisbah alkohol. Nisbah alkohol tu, cara tapai orang nak buat biasa tu, kalau orang peram satu macam, tak tahu orang betul ambil ayak dia boleh minum lah tu, dia boleh mabuk. Sama tak kita nak pakai hadis Nabi tadi, man askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Barang siapa yang askara, dia mabuk dengan benda yang banyak tu boleh mabukkan, sikit pun haram. Jadi tapai kalau banyak jadi mabuk, sikit pun haram lah. Jadi tapai haram. Boleh kalau orang tu makan tapai apa? Dia macam orang sakok agak. Tak, bukan nak kata tapai haram lah ni, nak bagi contoh. Tapai kalau kita peram sampai jadi satu tahap minum boleh mabuk, macam arak juga, nisbah alkohol dia haram lah. Tapi tapai dia ada nisbah alkohol yang sikit daripada arak. Alkohol dia sikit je. Bila alkohol tu sikit sangat, dia mustahil satu orang boleh makan, kita kata tapai satu gundi. Jadi dengan nisbah alkohol yang sikit tu, kalau dia makan tapai, katalah kita kata satu gundi, dia boleh mabuk. Tapi tapai boleh masuk tak satu gundi dalam perut kita? Tahu perut kita ni berapa liter? Dia kan perut ada besar, ada kecil kan? Tapi nak abang kata, perut ni 3-4 liter je. 3-4 liter, maknanya kata minum, kalau minum ayak botol tu, botol yang besar apa? Botol 1.5 kan? Minum ayak tu pun tak habis. Perut kosong macam mana minum air tu pun tak habis. Kalau boleh minum lagi pun 4 liter, minum lebih lagi mati. Jadi dengan nisbah alkohol yang sikit tu, nisbah alkohol yang sikit dalam barbikan ada. Sampai minum barbikan. Awak tahu tak barbikan? Oh, kena minum. Barbikan ni dia minuman yang dibuat di Dubai. Dia ada jual kat kedai-kedai yang jual kurma, kedai-kedai macam jual madu arak apa semua ni kan. Dia ada jual barbikan. Dia ayak gas. Ada perisa lemon dia, ada perisa apple dia, macam-macam. Benda ni pun dulu ulama bincang dah. Di Malaysia juga. Satu mufti di sebuah negeri mengharamkan benda ni. Paling dak lah. Satu mufti dulu dia haramkan. Lepas tu orang bincang, tengok kandungan alkohol dalam tapai lagi tinggi pada benda tu. Awak tak haram tapai. Jadi memabukkan, alkohol dia boleh menyebabkan, dalam arak ada alkohol. Alkohol ni dia memabukkan. Tapi bila nisbah alkohol tu sikit, yang tak boleh memabukkan, maksud dia, tapi ada hadis Nabi ni, nanti kita nak kias dengan hadis ni. Nak cerita dengan hadis ni. Tapi hadis tadi dia kata kalau banyak boleh mabuk, sikit pun boleh mabuk. Tapi banyak boleh mabuk tu, orang tak boleh mabuk. Sebab apa? Mana ada orang boleh makan sampai 2 gundi, tak apa? Jus apa? Oren. Tak jus oren duk beli je Marigold ke apa cap kan. Dia ada alkohol juga. Tapi nisbah dia 0.0000. Dia kena kita minum satu pulau punya oren baru kita boleh mabuk. Tapi perut kita boleh minum satu pulau. Kena 2 botol pun tak boleh pi dah. Jadi nak boleh mabuk tak? Mustahil boleh mabuk. Bila mustahil boleh mabuk, tak ada masalah. Maksud hadis Nabi tu, yang sikit haram, minum sebotol ni mabuk, jerit sikit tak mabuk. Hak tu lah. Faham tak? Nak pergi faham ni? Sebab bukan tak ada ulama yang kata ada nisbah alkohol sikit pun haram. Ada.
Alkohol sikit sangat, 0.0000 pun haram, tak boleh minum. Kalau gitu jus semua ada alkohol. Ada, tapi orang tak tulis lah dalam tu ada. Sebab apa orang tulis tak ada? Ada, sikit sangat. Sikit sangat. Nak mabuk tu kena minum banyak. Bagi contoh pulau, sebab dulu apa tok guru kita, apa doktor di universiti tu, dia bagi contoh minum air satu pulau, Buhairah dia panggil. Dr. Jasir Audah, dia apa ni anak murid Yusuf Qaradawi. Dia kata minum satu pulau baru apa ni mabuk air oren ni. Kita tak payah bagi contoh pulau lah, bagi orang senang faham. Tahu tak tong ayak? Hari kita duduk tong ayak kita tahan atas ni. Orang panggil apa tong? Orang panggil apa? Kok. Tangki bahasa baku sikit. Tangki ayak warna hitam tu. Kan orang duduk atas bumbung, orang duduk tahan ayak, takut tak ada ayak kan. Okey. Ayak oren minum gelas ni tak mabuk. Tapi kalau minum satu tong tu mabuk. Jadi dia tak boleh pakai dengan hadis ni. Sebab apa? Tak ada orang boleh minum satu tong. Boleh faham tak? Nabi kata banyak ni banyak ni. Minum-minum mabuk. Tapi jerit sikit tak mabuk. Tu haram lah. Sebab manusia boleh memasukkan semua ni benda ni dalam perut dia untuk memabukkan. Tapi manusia tak boleh minum satu tangki air untuk bagi dia mabuk. Walaupun ada nisbah alkohol. Jelas tak orang? Sebab banyak dah barbikan ada alkohol, tapai ada alkohol. Tapai nak buat lagi mabuk boleh. Kita tak tahulah, tapi dulu orang nak cerita peram satu macam buah tempayan, macam dia buat perkasa buat semua tu, ambil ayak dia. Ambil ayak tak bukan makan sekali dengan pulut-pulut tu. Ambil ayak pula. Sampai boleh buat hal tu haram lah. Tapi tapai orang buat biasa ni kena uriat 20 dalam air makan tu, tengok orang duk angkut sampai 5 20 tak mabuk lagi. Dan kalau makan satu biasa tu pun tak mabuk lagi. Jadi tak haram lah. Walaupun dia ada nisbah alkohol. Nisbah ni dia ada kandungan alkohol sikit. Yang oren tu ada tapi dia tak tulis. Sebab apa dia tak tulis? Sikit sangat nak tulis apa? Kita katalah 1 gram. Bukan 1 gram. 0.0000. Apa kali 0.1? Nak boleh ke 1 gram tu, kena ada dekat 5-60 kotak. Jadi mustahil orang boleh minum sampai dia memabukkan. Orang tak boleh minum air oren satu tangki sampai bagi dia mabuk. Walaupun satu tangki tu memabukkan, tapi orang tak boleh minum. Dia tak terpakai lah dengan hadis ni. Sebab arak yang mereka beli air wine ada 40% alkohol. Arak tu kalau minum sikit lidah jilat tak mabuk, tapi try minum segelas. Yang tu lah yang disebut, yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man askara kathiruhu faqaliluhu haram. Barang siapa yang mabuk dengan banyaknya satu benda tu, sikit pun haram. Okey, kita masuk dalam ilah. Perbahasan yang terakhir. Ilah ni apa dia? Punca hukum. Dalam segi bahasa dia al-mard, penyakit, punca. Mana dia panggil? Kita nak tahu punca hukum. Dari segi istilah dia ataupun kita masuk sebagai ta'rif, hiya wasfun zahirun mundabit munasib li hukum. Satu sifat yang jelas. Mundabit ni nak terjemuh lagu mana dalam bahasa Melayu? Mundabit ni dia serata. Kalau kata hukum tu dia terpakai kepada semua orang tak terkecuali. Yang satu hukum yang umum yang terpakai, macam kita kata safar tadi lah. Kalau kita kata benda tu, kita kata kesulitan masa, Allah Ta'ala bagi kita qasar. Dia tak sama, bukan semua orang mengalami kesulitan masa dalam musafir. Tu orang bagi munabik, itu munasiban li hukum. Dia sesuai dengan hukum. Itu punca dia, tu ta'rif dia. Okey. Dia ada beza ilah dengan hikmah. Macam hukum kita sebut tadi, apa yang ni masuk dalam, ingat soalan minggu lepas. Okey, kita ulang sekali lagi.
Ta'ala bagi kemudahan bagi orang yang puasa pada bulan puasa, dia sakit ataupun dia musafir, dia boleh buka dan ganti pada hari lain. Betul tak? Jadi ilah dia apa? Sebab kita nak cuba kiaskan benda tu dengan benda lain. Ada yang kata ilah dia daf'ud darar. Apa maksud daf'ud darar? Menghalang kemudaratan. Bila orang sakit, kena puasa juga, dia nak makan ubat tak boleh, air dalam badan tak cukup, jadi benda tu boleh mudarat dia, betul tak? Macam orang musafir, dia ada kesulitan dalam musafir, dia tak boleh buka puasa. Kalau buka puasa haram, berdosa. Jadi kesulitan pada dia dan boleh mudaratkan dia, jadi tak mau bagi mudarat. Allah Ta'ala bagi keharusan dan boleh diganti fi ayyamin ukhar, pada hari-hari lain. Jadi punca hukum dia apa? Allah dia apa? Mudarat. Betul tak? Betul? Setuju? Siapa setuju kata Allah ada mudarat? Okey, kita bagi A, B, C. Bukan nak cara gila ni, kita nak tahu orang, kita ajar orang faham ke tak? Sebab tadi kita contoh dah. Okey, Allah ada yang pertama, Allah ada yang pertama, bulan puasa. Allah ada yang kedua, mengangkat ataupun menghalang benda yang mudarat berlaku, menghalang kemudaratan. Itu satu kaedah dalam usul fiqh, betul tak? Daf'un darar. Yang ketiga, Allah dia sakit. Siapa kata Allah sakit? Siapa kata Allah ada mudarat? Siapa kata Allah ada sebab bulan puasa? Sebab bulan puasa? Siapa kata apa? Ramai. Allah dia sakit dan musafir. Sebab tu Allah, sebab apa Allah dia sakit? Sebab sakit sajalah yang muntafid kepada semua orang. Kalau kita kata, kalau bukan semua orang sakit membawa kepada kemudaratan, jadi mudarat tak boleh jadi Allah, sebab dia ghair mundabit, tidak mundabit. Mundabit ni dia kena orang semua sama. Jadi sakit sikit ke, sakit banyak ke, saya gitu sakit dia boleh. Jadi boleh tak kita nak kata sakit yang boleh bawa mudarat baru boleh? Tak. Sakit, siapa rasa pening sikit tu macam kan, pening sikit tu macam, dia boleh buka puasa. Tapi Al-Quran tu fa in tasumu khairul lakum, kalau kamu puasa lebih baik bagi kamu. Jadi makna kata Allah Taala nak suruh kita timbang sendiri. Tahu mana sakit yang kita nak boleh buka puasa ni, kita sendiri timbang. Bukan syarak nak timbang. Makna kata kalau kita sakit sikit kita buka puasa pun tak berdosa. Tapi kalau kita puasa lebih baik, Allah Taala kata. Jadi nak habaq kata kalau teruk sangat barulah buka. Tapi kalau sakit sikit nak buka juga boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau puasa lagi baik. Cara mukhatabah, macam mana Allah Taala berinteraksi dengan kita. Sebab manusia ni suka ambil kesempatan. Dia bagi ruang, dia tak mau bagi orang ambil kesempatan, dia habaq dah. Kalau puasa lagi baik. Jadi hak mana iman kuat sikit, dia lepas puasa. Walaupun dia tahu kata boleh buka. Setengah orang kemau, sakit tak sanggup, tak mau buka. Sebab apa? Aku tak mau lah ganti-ganti gini. Dia tak mau ganti. Orang lelaki lah kita semang ni kan, orang perempuan tak payah. Betul tak? Kadang-kadang nak boleh pergi musafir jauh, kalau buka pun nak kena ganti pula. Membuka, kalau buka cemeh tak payah ganti, pakat buka habis. Tak payah kira lah Tok Wali pun siapa lah. Betul tak? Buka tak payah ganti. Sakit buka tak payah ganti. Dan siapa yang ikut, yang ambil rukhsah ni dapat pahala lagi. Amal lagi. Tapi macam mana Allah Ta'ala ikat benda tu, dia bagi kelonggaran dan dia bagi manfaat kepada orang yang berpuasa. Tapi manfaat tu kita tengok lah. Bukan kalau kita teruk sangat kita nak puasa juga, tu tak boleh, tu mudarat diri sendiri. Tu tak boleh, jadi haram pula. Macam orang lah, kita kata apa, masuk lautan tak ada apa nak makan, jumpa benda pelik-pelik sikit kan, nak kena makan juga.
tak mau makan juga, dia macam dia bunuh diri sendiri. Okey, seterusnya kat mana tu tadi ni? Ilah dengan hikmah. Okey, satu lagi syufa'ah li syarik li jar hikmatuhu daf'u darar. Okey, kita ada syarikat, kita berkongsi dengan orang, kita ada 3 orang, kita berkongsi, kita buka satu syarikat, jual kain kapan. Bagi contoh, tak ada orang buat ni. Ni satu perniagaan yang baik. Tak ada orang buat khusus kain kapan dan kelengkapan untuk apa? Untuk menyelenggara mayat. Tak ada orang buat. Ada lah orang jual kain kapan tu, tapi tak ada kedai khusus. Macam dekat tepi tabung haji, dia ada kedai nama Ihram untuk orang beli barang pergi Mekah tu tak? Dia kena buat satu kedai lagi, kedai untuk jual barang-barang untuk menyelenggara atau untuk menguruskan mayat. Buah nama mayit. Jual kain kapan, jual kapok baru, jual daun bidara. Bukan senang nak cari daun bidara lah ni. Jenuh melilau. Tengah-tengah duduk dalam taman tu pakai tak ada. Duduk kampung ni boleh kan. Jadi nak abang kata, kita buatlah satu perniagaan. Jadi bila kita nak ambil seorang lagi nak masuk dalam kita punya kongsian, kita ada kongsi 3 orang. Kita nak berbesarkan lagi perniagaan kita. Tak panggil seorang lagi. Nak panggil seorang lagi masuk tu, kena mesyuarat dulu, kena semua orang setuju. Dia panggil syufa'. Syufa' al-ijar. Satu lagi untuk jiran. Kita ada tanah. Tepi kita ni ada jiran kita lah yang kembang perenggan dengan kita. Ni pasal macam jual tadi ni kurang sikit, bukan semua orang menjaga. Tapi semua orang kebanyakan orang ada tanah. Kita ada tanah, kembang perenggan dengan satu orang. Kita nak jual tanah kita kat satu orang ni, kita kena tanya jiran kita sebelah tu setuju ke tak? Macam tu juga benda apa ni lain pada tu apa? Syarik rujak. Okey, jiran nak jual tanah, nak jual rumah, kita kena tanya jiran ni, aku nak sewa, nak bagi kat satu orang ni, nak jual, siapa dia ni, semua. Takut lagi yang nak meduk tepi tu musuh dia. Jadi benda tu kuih serabut macam karah. Dia macam kita tengok karah, nampak punca tak? Pusing pusing memang. Jadi kuih serabut, kawan tu dah duduk bermusuh dengan kawan tu. Adalah kisah lama, tak tahu lah macam mana. Tiba-tiba dia nak main beli rumah tepi kawan tu. Dia kena tanya jiran dia, setuju tak aku nak jual kat kau ni? Dia kena tanya. Tu panggil. Ataupun katalah kita ada satu tanah, kita nak jual, kita kena tanya orang sebelah dulu, dia nak beli tak tanah. Daripada kita jual kat orang lain, kita kena tanya dia dulu. Kalau orang lain beli mahal, dia beli murah, tak apalah kita nak jual kat orang lain. Tapi nak jual kat orang lain tu, jangan bagi benda tu timbul masalah kepada dia. Ni ada larangan ni. Ailah dia apa dia? Daf'u darar tadilah, untuk menghalang kemudaratan berlaku. Tapi ailah dia bukan hak tu. Hak tu hikmah. Ailah dia jiran dan syarik. Syarik ni rakan kongsi. Nampak tak? Bila kita tahu nak kesan ailah ni, jadi pekat boleh jadi mujtahid lah lepas ni. Okey, syarat yang pertama, an yakunu wasfan zahiran. Syarat Allah yang pertama, hendaklah sifat itu zahiran, jelas. Jelas tu macam mana? An yakunu mahsan yudriku bihasati minal hawasi zahirah. Hendaklah jelas itu dapat dirasai dengan panca indera yang jelas. Jelas tu macam mana? Boleh tengok dengan mata, boleh pegang dengan tangan, boleh rasa. Tu jelas dia macam tu. Contoh, tak faham kan? Dia kena contoh, faham? Contoh, macam mana untuk kita nak nisbahkan sesuatu nasab kepada orang. Kita nak kata anak kawan ni, pak dia kawan ni, anak kawan ni, mak dia kawan ni. Macam mana? Dan ni bukan contoh kita mereka, contoh dalam kitab. Kau tadi ustaz ni nak iPad. Sungguh contoh dalam kitab. Macam mana kita nak ni? Kalau kita tengok dari segi apa ni, untuk kita nak nisbahkan satu nasab tu,
Subutun nasab bi husulin nutfatin zawj ala rahim zawjatihi. Sabitnya nasab itu husul sampai nutfah air mani suami kepada rahim isterinya. Nak dapat sesuatu nasab tu ataupun nak sabit satu nasab kena husul ma'al mani pada rahim isteri dia. Macam tu. Tapi tu bukan Allah dia. Dan dia tak boleh jadi Allah. Sebab apa? Dia tak zahiran. Ada orang boleh nampak? Sebab tu kitab tu buat contoh ni. Tak ada orang boleh nampak. Dia kena zahiran. Boleh rasa tak? Orang lain. Boleh rasa tak? Ada hak muda-muda ada syok. Muda-muda kuning, dia gelap. Satu orang, dua orang dapat anak. Kita nak tahu kata dia ni suami, dia ni isteri. Kita nak tahu macam ni. Kata ni anak dia. Kena benda yang jelas. Benda yang boleh nampak dengan mata. Kalau husul ma'al mani, ayat mani, tak ada siapa boleh nampak. Depa dua aja. Jadi nak bagi benda tu jelas, Allah dia apa dia? Allah dia aqdul zawaj, akad nikah. Nampak tak? Jadi orang tak tanya dah. Dia nak tengok tak, suami satu pasangan kahwin, lepas 2 tahun, lepas tahun dapat anak. Orang tak tanya dah. Ni macam mana boleh jadi anak hang? Orang tak tanya dah. Sebab apa? Allah dia apa? Wah, itu ni bukan kena tengok ang nikah kat masjid, ang nikah kat rumah apa semua. Itulah Allah dia tu lah. Allah dia aqdul zawaj. Tapi dalam kitab ni dia husul ma'ul mani tu tak ada siapa boleh nampak. Dia kata hak tu tak boleh jadi Allah. La yu'allal masalah subutul ma'ul mani. Tidak menjadi Allah sampainya air mani. Hak tu tak ada siapa boleh nampak. Jadi yang kita nak hukum, kita hukum dengan hawas. Mata kita boleh nampak kata depa ni menikah. Jadi lepas depa menikah, depa dapat anak, orang tak tanya dah anak ni anak siapa. Betul tak? Orang tanya ni ayah. Ni ayah, hak ni betul ke mak? Dah orang tak tanya dah. Sebab kita boleh nampak. Okey, seterusnya. Hak ni kita dah sebut saat ni. Kita sebut sebelum tu antakuna wasfan mundabitan. Apa maksud mundabit ni? Ma la yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas wala bi ikhtilafil afrad wala bi ikhtilafil bi'at. Mundabit ni satu syarat yang dia tidak berbeza. Allah tu tak berbeza dengan berbezanya orang. Berbeza je asqas. Tidak berbeza juga dengan berbezanya individu-individu. Dan tidak berbeza juga dengan berbezanya bi'at, suasana, keadaan. Mana hukum ni macam kita kata musafir. Tak, musafir waktu musim sejuk dia boleh khasar. Musafir waktu musim panas tak boleh khasar. Contohlah, dia tak beza. Musafir tak kira lah musafir lagu mana pun. Macam tu juga dengan dia tak berbeza ashkhas. Macam kita kata tadi, kalau kita kata benda ni mudarat, bukan semua orang sakit mudarat. Kalau kita kata benda ni orang kata apa ni untuk boleh khasar sebab kesulitan masa, bukan semua orang mengalami kesulitan masa. Sebab tu bomba dia nak bakar api pun, dia nak padam api, nak bakar api pula, nak padam api pun dia tak boleh khasar, dia boleh jamak aja sebab dia tak musafir. Macam tu juga hujan. Kenapa boleh kita kena buat hujan ni? Kena buat orang kata apa? Hujan boleh jamak. Orang masjid ramai. Nak hujan jamak. Ni kita duduk di dekat Arak semua jamak. Hujan. Sebab kita lah ni musim hujan lebat. Kita kena promote benda ni. Dan jamak bukan senang-senang, bukan jamak di rumah lah. Dia kena jamak di masjid. Dengan imam ratib. Imam masjid tu. Ada ulama tak bagi pun imam hak nombor 2 duduk belakang tu, hak masbuk tu tak boleh jamak. Imam hak depan tu yang boleh jamak. Dia panggil imam ratib. Imam yang orang kata apa, ratib ni yang ada dalam giliran dia lah, dia memang khusus dia jadi imam. Waktu hujan boleh jamak. Ni mazhab Syafi'i tu. Hujan boleh jamak ni. Okey, mundabit. Kita bagi contoh banyak lah tadi noh. Pasal mundabit ni dia tak boleh berbeza. Jadi lah ni nak tahu Allah dia tengok dulu. Kalau kita sebut hak ni, oi kau ni lagu ni, kau ni lagu ni tak. Bila kita sebut sakit, semua sakit. Tak kira sakit lagu benar. Sebut musafir, semua musafir. Sebut jiran, tak kira jiran lagu benar. Nampak tak? Bila kita sebut daf'u darar,
untuk menghalang kemudaratan, dia tak sama. Dia tak boleh jadi Allah. Kadang-kadang bukan semua orang, setengah orang dia tak ambil kisah jiran dia, mai pergi sampai duduk tepi aku pun tak kisah. Jadi dia tak boleh jadi Allah. Allah dia jiran. Yang sebut tadi. Okey. An yakunu wasfan munasiban. Hendaklah Allah tu hukum dia munasib. Munasib ni sesuai. Sesuai. Contoh macam apa? Qisas. Qisas. Untuk orang yang bunuh dengan sengaja, dia kena qisas. Boleh bunuh balik. Bunuh balik tu qiyas lah. Betul tak? Bunuh balik tu qiyas. Kau ni potong. Sebab ulama bincang sampai kalau kita bergaduh dengan orang, kita bagi putus jari dia takat mana, kena potong takat mana. Keleng orang, kita bagi putus tang ni. Kadang kita apa kena potong tang ni. Qiyas. Sebab apa? Nak jaga nyawa. Nak jaga nyawa tak orang kelahi. Hudud potong tangan sebab apa? Nak jaga harta. Benda tu munasiban, benda yang sesuai. Jadi Allah dia tak boleh lah hukum bunuh, hukum bunuh buat dengan benda, kita qiyas balik dengan benda yang tak sesuai, tak boleh lah. Hak ni bunuh, hak ni dak penjara semua hidup. Tak boleh lah. Nak qiyas kena benda tu munasiban, sesuai, sama. Tu syarat Allah yang ketiga. Antakunu alatun wasfan muta'addiyan. Yang keempat ni, dia muta'addiyan ni benda yang kita kata muta'addiyan, muta'addidan, benda yang pelbagai. Macam kita kata tadi lah mabuk. Mabuk dia ada banyak benda. Banyak benda lagi yang mabukkan selain daripada arak. Dia kena macam tu. Dia tak boleh khusus. Dia macam nak sama dengan syarat tadi, syarat asal, tapi dia bukan syarat asal, dia syarat Allah. Ada syarat lain. Walaupun nak sama tapi dia tak sama. Okey lah, kita tak habis Allah malam ni juga kalau boleh. Cara-cara untuk kita nak ma'rifatul Allah, untuk kita nak cari Allah, nak tahu Allah, nak berkeluar Allah tu macam mana? Yang pertama daripada Al-Quran dan Sunnah. Tu yang pertama. Macam mana? Hak tadilah. Arak sebab apa diharamkan? Nabi sebut man askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kita siapa yang mabuk dengan banyaknya dan sikitnya haram. Jadi mabuk tu Nabi isyarat Allah sebab apa arak diharamkan. Jadi kita ambil daripada hadis, dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, ijma'. Ijma'. Allah ada ijma'. Contoh ijma' ulama ala anna ala taqdim akh syaqiq ala akh al-ab fil irs. Okey, contoh bila ada saudara lelaki seibu sebapa dengan saudara lelaki sebapa dalam mewarisi harta bapa atau harta si mati. Siapa yang ni? Yang ni tak ada dalil ni. Tapi Allah tu ditentukan oleh ijma'. Semua ulama sahabat-sahabat sepakat sampai lah ni. Katalah ada satu orang meninggal. Okey. Satu orang meninggal, dia tak ada anak. Dia kena tak ada anak. Kalau ada anak, saudara tak boleh dapat. Satu orang meninggal, dia ada adik dengan abang dia yang seibu sebapak dengan dia. Seorang lagi sebapak aja, mak lain. Jadi hak sebapak saja tak dapat. Yang dapat harta tu seibu sebapak. Faham tak? Dengan syarat yang si mati tu tak ada anak. Kalau ada anak, hak lain tu tak boleh dapat. Bye-bye. Ada anak sapu bersih. Pok menakan tak boleh dapat. Hak tadi ni pok menakan kepada anak dia tu dan saudara kepada si mati. Saudara kepada si mati. Dia seibu sebapak, dia dapat, sebapak tak dapat. Kalau mereka ada dua-dua. Allah dia wilayatul zawaj, dia sebab orang kata dia seibu sebapak dia lebih dekat. Betul lah. Okey, yang kita pernah dah dengar kan, tahqiqul manat, tanqihul manat.
Yang ni untuk nak cari Allah. Ni lah ni. Tanqihul manat huwa tahdzibul 'illah allati yadullu 'ala an-nas aw ijma' mimma iqtaran biha fi awsaf allati la madkhalaha fi 'illah. Ulama cara dia nak bawa keluar Allah, dia akan tengok semua sudut, lepas tu dia akan bawa keluar Allah yang menepati dengan syarat tadi. Proses ni dipanggil sebagai tanqihul manat. Sebagai contoh hadis Arabi ni Arab Badawi lah, dia mai jumpa Nabi SAW, dia kata halaktu ya Rasulullah, binasalah aku wahai Rasulullah. Nabi kata maza sana'ta, hang buat apa? Dia kata qala waqa'tu ahli fi nahar Ramadan, dia kata aku telah jatuh dengan ahli ini isteri dia lah pada tengah hari bulan puasa Ramadan, setengah sengaja. Faqala Rasulullah SAW kafarah. Dengan riwayat lain yang ataqar raqbah, merdekalah seorang hamba. Jadi ulama bila tengok hadis ni, satu orang Arabi dia mai jumpa Nabi, dia habaq kata aku binasa. Nabi tanya sebab apa? Sebab aku telah berjimat dengan isteri aku pada tengah hari, pada siang-siang Ramadan. Jadi dengan sengaja. Nabi kata kena bayar kafarat. Puasa berturut-turut semua, ataupun bebaskan hamba semua. Alright. Jadi ulama tengok, Allah dia apa? Allah dia sebab dia ni Badawi. Bukan. Dia akan buang. Proses ni dipanggil sebagai tanqihul manat. Manat ni punca. Dia tengok lagi sebab tengah hari, sebab dia berjimat dengan isteri dia pun bukan. Tengok satu-satu sampailah Allah yang paling tepat ialah berjimat pada tengah hari bulan puasa. Tu Allah dia. Proses yang dia tengok ni, nak buang satu-satu yang tak ada kena-mengena ni, dipanggil dengan tanqihul manat. Dia ada satu lagi, tahqiqul manat. Tahqiqul manat ni pada furu'. Furu' ni dia tak ada Allah. Dia tak ada Allah. Kita tengok Allah dia, kita nak cari dengan hukum asal itu, kita nak letak. Kita letak satu hukum yang ada Allah tadi, yang macam kita nak qiyas tadi tu, dia letak tu dia panggil tahqiqul manat. Dia faham? Dia dah belajar api lah, no? Dia je guni lah. Macam mana nak buat lagi? Jelas lagi. Tengok pada furuk, satu benda baru ni, tak ada dalil. Cari Allah dia. Cari Allah dia hak sama dengan asal. Tu tahqiqul manat. Tanqih ni, benda tu ada benda pada asal. Kita nak buang hak mana tak ada kena-mengena. Waktu tadi kita kata daf'un darar, memudarat, bukan dia. Kesulitan masa, bukan dia. Musafir. Proses tu kita panggil tanqih manat, tahqiq manat pada furu'. Okey. Ada pen? Okey, dalam Al-Quran Allah Taala kata qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah Taala katakanlah wahai Muhammad, qul siru fil ardh, berjalanlah. Allah Taala kata kat siapa ni? Kata kat Nabi, suruh kata dekat musyrikin Mekah, berjalanlah, tengoklah muka bumi ni. Summanzuru, tengoklah muka bumi, summanzuru kaifa aqibatul mukazzibin, macam mana akibat yang diterima oleh orang-orang yang mendusta. Okey, ayat ni asal dia apa dia? Asal dia apa dia? Ni latihan ni. Asal dia
halak umamus sabiqah, binasanya umat-umat terdahulu. Tu hukum asal dia. Okey. Yang dia apa? Yang Nabi suruh kata apa? Musyrikin Mekah kan? Okey, musyrikin Mekah. Okey, musyrikin Quraisy. Okey. Ilah dia apa dia? Ilah dia takzib okey, lah nak terang. Ayat tu katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat terdahulu, pada umat-umat dulu ni, kepada kaum musyrikin Mekah ni, tengoklah di muka bumi ni macam mana umat-umat terdahulu dibinasakan. Umat-umat dahulu tu siapa dia? Yang menipu dan mendustai ayat-ayat Allah. Jadi depa ni terbinasa umat-umat terdahulu kerana mendustai ayat-ayat Allah. Allah dia mendustai Allah. Jadi farak dia musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, ayat ni qiyas dia macam mana? Musyrikin Mekah kalau hampa pun mendustai Allah juga, hampa pun akan kena macam mana? Kau musyrik Mekah. Hak ni bukan qiyas kita buat sendiri. Hak ni Allah Taala qiyas. Okey, Allah Taala qiyas. Ada satu contoh lagi. Arak kita sebut dah. Okey. Ayat semua orang tahu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Okey, ayat tu hukum asal dia dilarang jual beli selepas ataupun ketika azan Jumaat. Azan ni khilaf. Ada kata azan yang pertama, ada kata azan yang kedua. Okey, yang rajih dia untuk kita ringkas azan yang kedua, azan masuk waktu tu. Okey. Furu' dia nikah pada waktu tu. Lepas azan tu kita tak pergi Jumaat. Kita bukan musafir. Kita buat satu menjelih di rumah, kita nak menikah. Boleh tak? Tak boleh kita qiyas dengan ni. Apa ilah dia? Haram jual beli, haram juga menikah waktu tu. Haram menikah ni tak ada dalil. Jadi kita qiyas sebab apa? Al-insyighal fi nida' al-waqt. Pada waktu tu, al-insyighal ni kita bersibuk-sibuk. Itu yang Allah dia. Sibuk-sibuk selepas azan ataupun ketika azan tu. Bersibuk tu tak kira lah. Okey, bukan jual beli, kita nak pergi bergadai. Tak boleh. Kita bukan nak jual beli, kita nak waktu tu ada orang main nak tengok rumah sewa kita nak sewa rumah ke orang. Tak boleh. Apa saja benda tu yang menyebutkan diri kita daripada kita pergi masjid menyahut azan tu, benda tu haram. Jadi hak ni tak ada dalil ni. Nikah waktu tu tak ada dalil. Puas cari memang tak ada. Siapa cari memang tak ada. Bila tak ada dalil, kena qiyas dengan ni. Nak qiyas ni kena tahu ilah dia. Ni kesimpulan apa hak kita belajar ni dengan contoh ni baru boleh nampak sikit. Apa hak kita belajar qiyas ni hak ni lah. Kalau orang kata dia tak tahu qiyas, nikah pada waktu tu dia nak kata lagu mana? Dia nak kata haram, dia nak pada dalil. Dia dalil tak ada, dia nak kena qiyas. Nak qiyas kena tahu ilah. Ilah dia al-insyighal. Insyighal tu dia sibuk-sibuk waktu tu. Setakat tu ada apa nak tanya?
Habis dah ni. Ya, ya. Yang kata jiran tadi. Kalau jiran bukan Islam, Dia dalam tu tak disebut jiran tu Islam ataupun tidak. Kira kita, dia macam ni lah. Kita kata, hubungan orang Islam, semua Islam dengan bukan Islam, sama aja. Dari situ baru orang nampak, orang kata apa, kita punya rahmat Islam. Sebab Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, bukan rahmat untuk muslimin saja. Jadi tak ada beza lah, semua dia bukan Islam. Jadi kita kena ambil, tak mau bagi Islam nak jaga benda tu, tak mau bagi dia mudarat. Tapi ilah mudarat ni tak boleh pakai. Jadi kena pakai ilah jiran lah. Jiran tu musliman kana atau kafiran, muslim atau kafir. Tak boleh lah kita kata pergi sewa dekat satu orang yang duk berkelahi dengan dia tu. Ataupun kita ada buat sewa rumah contoh, kita sewa rumah kat satu orang ni, tepi ni kawan ni kita tahu dah musuh orang kau ni. Musuh pilih musuh apa pun, musuh manhaj ke, musuh parti ke, musuh apa ke, kita pergi sewa kat ni saja nak pergi berkelahi. Itu memang tak boleh lah. Ada apa lagi? Bukan Arab ni tanah. Daun ketum pun Daun ketum ni, dia kalau minum cara betul, dia tak mabuk. Tapi kita tak pernah minum lah, hak betul pun tak pernah minum, hak tak betul pun tak pernah minum. Tapi ni tak tahu nak kata sangat lah. Tapi contoh dia, yang duk mabuk tu sebab dia campur macam-macam. Sebab kita berkawan juga dengan orang minum hak pelik-pelik ni, kita berkawan dengan semua. Dia campur dengan ubat batuk, dia campur dengan ubat jamak, dia campur dengan Panadol, dia campur dengan Coca-Cola. Dia campur dengan semua jenis ni. Buh yang ketum sikit, dia buh nama koroi. Koroi pula dia ada perisa macam-macam. Koroi perisa tambun tulang, koroi perisa berseri, dia ada macam-macam. Jadi nak menjawab soalan tadi, ayat ketum yang campur lagu tu mabuk sudah semestinya haram dan hukum dia sama dengan arak. Jadi ayat ketum yang orang ubat-ubat tu kan, orang totok dulu dia ambil selai ke dolai dia rebus sepayuk, dia minum untuk jadikan ubat untuk turun darah, gula dalam darah apa semua, itu tak ada masalah lah. Tapi lah ni daun ketum dah jadi akta dah dah lah. Jadi dia sikit ke banyak ke, kalau ikut tu tak boleh lah ni. Sebab yang bila kita bagi ruang, dia akan jadi pelik. Bukan ada kalau kita kata farmasi jual ayam ketum untuk ubat, tak apa. Faham tak? Farmasi dia jual ayam ketum, dia buat ekstrak, ada satu syarikat diluluskan oleh kerajaan, diluluskan oleh makmal anti dadah apa semua, kata ayam ketum ni diekstrak dengan khusus, kalau minum boleh turunkan gula dalam darah, dijual pula dah dalam botol, satu botol dekat farmasi itu, tak apa. Kalau kita benarkan ayam ketum yang elok pun, dia pun akan pesah boleh jadi tak elok. Sebab tu kerajaan tak benarkan. Jadi seterusnya ada lagi tak? Lepas ni tak ada apa kot kita. Ada sikit-sikit lagi kot istilah-istilah fiqh, hukum wajib lah, apa fardu ain, fardu kifayah, haram, sunat. Tu kita masuk bab taharah lah lepas ni. Minggu depan kita tengok lebih-lebih kurang sikit istilah-istilah tu. Lepas tu kita boleh masuk bab taharah, bab suci. Jadi kita tak bincang dah bab usul, tak pening dah lah. Kita bincang bab fiqh pula, hukum hakam pula. Macam mana kita tengok khilaf bab usul ni, kita sebut semua pendapat, kita ambil semua pendapat, kita tengok semua pendapat, itu kita terjeh pun khilaf macam-macam kan. Bab fiqh lagi khilaf banyak, cukup banyak. Jadi barang siapa yang tak bau kekhilafan tu, dia tak akan rasa nikmat fiqh. Kalau orang belajar satu mazhab je, dia tak akan rasa nikmat fiqh tu. Satu dalil, contoh, ni saya sembang lah. Contoh angkat takbir waktu raya, ada 11 pendapat. Tu kat 7 kali raya kan.
Ada sebelah pendapat. Ada hak kata tak termasuk dengan takbiratul ihram, ada hak kata termasuk, ada hak macam ni, ada hak macam ni. Dia ada sebelah pendapat, sebelah pendapat berbeza. Satu dalil dia. Jadi bab fiqh ni memang orang kata apa? Khilaf tu benda biasa lah. Jadi kita cuba ambil, kita yang benda boleh kita berlapang dada, kita boleh terima semua dapat, kita terima. Benda hak kita tak boleh terima, kita tengok ada dalil yang betul-betul kuat, kita terjeh. InsyaAllah. Tu sekian saja kot pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan kalau tak ada apa-apa. Sekian. Wabillah hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.